Okey kelas, so hari ni kita akan belajar masuk bab polimer. Okey, apa itu polimer? Okey, polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. So molekul kecil bila dia bergabung, dia akan kita namakan sebagai polimer. Okey, so unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Okey, so polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Maksudnya polimer yang terhasil sendiri dan dihasilkan oleh manusia. Okey, semula jadi dan sintetik. Okey. So kita tengok dulu yang pertama, polimer semula jadi. Okey, so dah nama pun semula jadi, maka dia merupakan polimer yang wujud secara semula jadi. Contoh, kanji. Kanji dapat daripada mana? Daripada ubi kan. So itu adalah contoh semula jadi. Maksudnya memang dapat daripada pokok-pokok semua. Okey. So itu adalah nama polimer dia. Kalau nama monomer dia adalah glukosa. Okey, kegunaan dia memberikan tenaga. Okey, protein. Protein dapat daripada mana? Macam mana kamu nak dapatkan protein dalam badan kamu? Kamu makan kan, makan daging semua. Okey, so itu adalah polimer secara semula jadi. Maksudnya dia terhasil sendiri melalui haiwan ataupun tumbuhan. So nama monomer dia adalah asid amino yang mana protein berfungsi untuk membina sel dan tisu badan. Okey, getah asli pokok kan. Okey, so itu adalah polimer. Nama monomer dia adalah isoprena yang mana kita gunakan getah asli untuk membuat produk berasaskan getah. Okey. So polimer sintetik ini merupakan polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Maksudnya kita ada campurkan sesuatu untuk mendapatkan polimer tersebut. Okey, so bila kita campur-campurkan bahan kimia, terhasilnya satu polimer sintetik. Contoh polietina, polisterin. Pernah dengar polisterin? Polisterin kan bungkus makanan kamu tu. Okey, so itu adalah yang dibuat oleh manusia. Kita dah campur bahan-bahan lain, maka kita namakan dia sebagai polimer sintetik, iaitu kita gunakan bahan kimia. Okey, so itulah nama polimer. Kalau nama polimer ni senang je kalau kamu nak ingat selalunya. Yang P tu selalunya merujuk kepada polimer. Okey, so metil metakrylate. Yang ni soalan famous Perspex ni. Okey, so Perspex monomer dia metil metakrylate adalah untuk membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan. Okey. So yang ni ni luar biasalah. Okey, polietina, etina membuat botol plastik, beg plastik, okey, polisterin membungkus peralatan elektrik, tak nak bagi dia cepat pecah, makanan. Okey, kertas sintetik, sarung tangan. So itu maksud dia polimer sintetik dan polimer semula jadi, ada dua Semula jadi maksudnya kita dapat terus daripada tumbuhan atau haiwan, tapi kalau sintetik ni bahan-bahan ni adalah bahan buatan manusia dan menggunakan bahan kimia, maka kita namakan dia polimer sintetik. Okey, so kita ada satu proses yang mana kita panggil proses dia adalah proses pempolimeran. Okey, so apa maksud monomer tadi? Okey, polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Proses pempolimeran ialah proses mencantumkan monomer melalui pembentukan ikatan kimia menghasilkan polimer dan berbentuk rantai panjang. Okey, so penyah polimeran merujuk kepada proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas. Okey, dia senang je sebenarnya. So kita ada satu monomer kat sini. Okey, so kat sini kita ada monomer Okey, so tengok sini. Dekat skrin. So monomer kita nak hasilkan polimer. Kita nak hasilkan polimer. So nampak polimer, monomer nak hasilkan polimer. So nak hasilkan so nama dia adalah proses pempolimeran. Nampak? Pempolimeran. Sebab daripada monomer nak hasilkan polimer. Okey, lepas tu monomer ni macam mana? Monomer ini adalah molekul-molekul kecil. Nampak? Molekul-molekul kecil apabila melalui proses pempolimeran, dia menghasilkan satu molekul berantai panjang. Maksudnya daripada monomer-monomer tadi, dia akan bergabung melalui satu rantai panjang. Dan apabila dia dalam keadaan satu rantai panjang ni, kita panggil dia sebagai polimer. So ini adalah proses pempolimeran.
polimeran. Maksudnya proses menghasilkan polimer. Okey, next. Kita ada pula daripada polimer, kita nak hasilkan monomer. Maksudnya daripada polimer, kita boleh balik semula kepada monomer. Okey, so daripada polimer boleh balik kepada monomer. Sekarang ni kita nak buang apa? Kita nak buang polimer untuk menghasilkan monomer. Dah nama pun buang pun. So, nama dia adalah proses penyah polimeran. Ni. So, proses dia adalah proses penyah polimeran. Penyah. Apa maksudnya? Buang. So, kita akan buang polimer ni, buang rantai panjang. Dia akan menghasilkan semula monomer. So, dua ni lah proses nama yang penting lah. Iaitu penyah polimeran dan pempolimeran. Okey. So, cikgu akan tunjuk lah. Next. Okey. Proses pempolimeran dan penyah polimeran. Tak apa, lukisan-lukisan tu kamu tak payah faham sangat. Yang penting kamu tahu dia punya struktur untuk polimer dan monomer. Apa nama untuk hasilkan monomer, apa nama untuk hasilkan polimer. So, pempolimeran dia melibatkan monomer jenis yang sama memecahkan ikatan tunggal menjadi ikatan memecahkan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal, dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Okey, polietena ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etena. So, daripada etena dia melalui proses pempolimeran menjadi polietena. Itu saja yang dia nak beritahu.